Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 1, kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Di bawah tajuk kecilnya, birokrasi barat di Filipina dan nasionalisme di Filipina. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk birokrasi barat di Filipina, ada dua perkara yang akan kita pelajari, iaitu birokrasi sebelum kedatangan Sepanyol dan juga birokrasi selepas kedatangan Sepanyol. Perkataan birokrasi juga kita panggil sebagai perkataan pentadbiran. Okey, mula-mula kita lihat dulu. Birokrasi sebelum kedatangan Sepanyol ataupun pentadbiran sebelum kedatangan Sepanyol. Sebelum kedatangan Sepanyol, Filipina terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dikenali sebagai barangay. Ingatlah, sebelum kedatangan Sepanyol, Filipina terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dikenali sebagai barangay. Barangay diperintah oleh golongan datu. Okey, selepas kedatangan Sepanyol, ada 4 pentadbiran diperkenalkan. Yang pertama, pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat diwujudkan hasil gabungan wilayah-wilayah kecil. Pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Di bawah pentadbiran pusat ada pentadbiran wilayah ataupun pentadbiran negeri. Pentadbiran wilayah diketuai oleh Datuk Bandar. Di bawah pentadbiran wilayah ada pentadbiran bandar. Ingatlah, bawah negeri ada apa? Ada bandar. Pentadbiran bandar diketuai oleh Gubernur Kecil. Dan last sekali, di bawah bandar ada pentadbiran tempatan. Pentadbiran tempatan di Filipina selepas kedatangan Sepanyol adalah mengikut sistem enkomenda. Ingatlah, pentadbiran tempatan mengikut sistem apa? Sistem enkomenda. Enkomenda ni merupakan barangay-barangay yang digabungkan ataupun gabungan barangay-barangay. Sistem enkomenda diketuai oleh enkomendaro. Ada 3 tugas enkomendaro. Yang pertama, mengutip cukai. Yang kedua, amankan penduduk. Yang ketiga, kristiankan penduduk. Formula untuk tugas enkomendaro adalah CAK. CAK. C merujuk pada cukai, iaitu mengutip cukai. A merujuk pada amankan penduduk. Dan K merujuk pada kristiankan penduduk. Apa formula untuk tugas enkomendaro? CAK. C itu cukai, iaitu mengutip cukai. A itu amankan penduduk. Dan K itu adalah kristiankan penduduk. Kemudian sistem enkomenda dibenci oleh penduduk Filipina kerana cukai yang tinggi dan kerahan tenaga kepada penduduk. Ada apa sebab penduduk Filipina membenci sistem enkomenda? 2 sebab. Yang pertama, cukai tinggi, dan yang kedua, kerahan tenaga. Jadi, tips yang cikgu nak bagi untuk pentadbiran ataupun birokrasi barat di Filipina selepas kedatangan Sepanyol, nak ingat paling penting 2 perkara kena ingat. Yang pertama, pentadbiran pusat, dan yang kedua, pentadbiran tempatan. 2 perkara ni dah sangat banyak, iaitu pentadbiran pusat diwujudkan hasil gabungan wilayah-wilayah kecil, dan pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Bawah pentadbiran pusat, yang kedua adalah pentadbiran tempatan. Pentadbiran tempatan mengikut sistem enkomenda. Enkomenda ni benda apa? Enkomenda ni adalah gabungan barangay-barangay. Enkomenda diketuai oleh enkomendaro. Ada berapa tugas enkomendaro? Ada 3 tugas. Apa formulanya? CAK. C itu kutip cukai. A itu amankan penduduk. Dan K itu kristiankan penduduk. Penduduk suka tak sistem enkomenda? Tidak suka kerana apa? Cukai tinggi dengan kerahan tenaga. Jadi ingat 2 pentadbiran tu dah sangat cukup, iaitu pentadbiran pusat dengan pentadbiran tempatan. Okey, seterusnya kita lihat nasionalisme di Filipina. Nasionalisme di Filipina ada 2 tahap. Tahap pertama dengan tahap kedua. Baiklah, kita lihat tahap pertama dahulu. Tahap pertama dipimpin oleh Jose Rizal. Jose Rizal ni memimpin gerakan dakyah. Dia memimpin gerakan apa? Gerakan dakyah. Dakyah, bukan takyah, tapi gerakan dakyah. Antara tuntutan mereka adalah
Filipina dijadikan wilayah Sepanyol ataupun wilayah seperti Sepanyol. Yang kedua, hak sama seperti bangsa Sepanyol ataupun hak seperti Sepanyol. Dan yang ketiga, bersuara bebas seperti bangsa Sepanyol ataupun bersuara bebas seperti Sepanyol. Jadi ada berapa tuntutan? 3 tuntutan. Yang pertama, wilayah seperti Sepanyol. Yang kedua, hak seperti Sepanyol. Dan yang ketiga, bersuara bebas seperti Sepanyol. Apa formula untuk tuntutan gerakan dakwah Jose Rizal? Wanita hak suami. Wanita hak siapa? Wanita mestilah hak suami. Tengok, wanita merujuk pada wilayah bersama pada huruf W di depan. Hak merujuk pada hak juga. Suami merujuk pada bersuara. Bersuara berasal daripada perkataan suara. Bersama pada sebutan suara di depan. Suara suami. Jadi apa formula untuk tuntutan gerakan dakwah Jose Rizal? Wanita hak suami. Wanita tu apa? Wilayah seperti Sepanyol. Hak tu hak seperti Sepanyol. Dan suami itu adalah bersuara bebas seperti Sepanyol. Kemudiannya Jose Rizal mewujudkan Liga Filipina. Dia mewujudkan parti apa? Parti Liga Filipina yang bertujuan untuk mendesak perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial. Last sekali Jose Rizal dibawa negeri dan dihukum bunuh oleh kerajaan Sepanyol. Ingatlah, tahap pertama dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Jose Rizal. Ada berapa tuntutan mereka? Ada 3 tuntutan. Formulanya, wanita hak suami. Kemudian dia mewujudkan Liga Filipina untuk menuntut perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial. Dan last sekali Jose Rizal dibawa negeri dan dihukum bunuh. Okey, seterusnya tahap kedua. Tahap kedua, ada 2 pemimpin yang popular, iaitu yang pertama Andres Bonifacio dan yang kedua Emilio Aguinaldo. Tahap kedua ada berapa pemimpin? 2 pemimpin, Andres Bonifacio dengan Emilio Aguinaldo. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, Andres Bonifacio. Andres Bonifacio telah menubuhkan parti dipanggil Katipunan untuk menentang kerajaan Sepanyol. Beliau menggunakan akhbar Kalayan untuk menyebarkan pengaruh. Matlamat perjuangan Katipunan ada 2. Yang pertama, mencapai kemerdekaan ataupun kemerdekaan dicapai. Dan yang kedua, bangsa Filipina disatukan. Dia punya formula untuk gerakan Andres Bonifacio ni adalah kempunan layan mi basah. Kempunan layan mi apa? Mi basah. Wah, sedapnya. Tengok penerangan formula. Kempunan merujuk pada Katipunan. Bersama pada huruf K di depan dengan punan di belakang. Kempunan Katipunan. Layan merujuk pada akhbar Kalayan. Persamaan pada 2 sebutan lah untuk Kalayan, menjadikannya layan. Mi merujuk pada merdeka. Persamaan pada huruf MI di depan. Mi, merdeka. Dan basah merujuk pada bangsa. Persamaan pada huruf BA di depan dengan SA di tengah-tengah. Basah, bangsa. Jadi apa formula untuk gerakan Andres Bonifacio? Kempunan layan mi basah. Kempunan merujuk pada parti Katipunan untuk menentang kerajaan Sepanyol. Layan merujuk pada akhbar Kalayan untuk menyebarkan pengaruh. Mi merujuk pada menuntut kemerdekaan. Dan basah merujuk pada bangsa Filipina disatukan. Kemudiannya Andres Bonifacio menentang kerajaan secara revolusi bersenjata. Dan Andres Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguinaldo. Jadi apa formula untuk Andres Bonifacio? Kempunan layan mi basah. Kempunan tu parti Katipunan, layan tu akhbar Kalayan, mi tu menuntut merdeka. Basah tu adalah bangsa Filipina disatukan. Kemudian dia menentang kerajaan secara revolusi bersenjata dan dihukum bunuh oleh Emilio Aguinaldo. Okey, kemudiannya Emilio Aguinaldo pula. Emilio Aguinaldo telah bekerjasama dengan Amerika untuk mengusir Sepanyol. Jadi bila dia bekerjasama dengan Amerika, ini menunjukkan permulaan penguasaan Amerika Syarikat terhadap Filipina. Kemudiannya kemerdekaan Filipina yang diisytiharkan oleh Aguinaldo tidak diiktiraf oleh Amerika. Pasal apa Amerika tak iktiraf kemerdekaan Filipina oleh Emilio Aguinaldo? Sebab Amerika ingin menguasai Filipina selepas berjaya mengusirkan Sepanyol. Kemudiannya Aguinaldo ditangkap kerana menentang kerajaan Amerika. Selepas itu Filipina kembali menuntut kemerdekaan
selepas pertukaran pucuk pimpinan di Amerika Syarikat kepada yang lebih liberal. Ya, semasa Emilio Aguinaldo ni, beliau lebih kepada menentang Amerika Syarikat. Kerana apa? Kerana Emilio Aguinaldo ni berjaya mengusir Sepanyol dengan meminta bantuan daripada Amerika. Bila Amerika berjaya mengusir Sepanyol, bermaksud Amerika telah berniat untuk menjajah Filipina. Sebab tu kemerdekaan yang diisytiharkan oleh Emilio Aguinaldo, Amerika tak iktiraf. Dan selepas itu, Amerika menangkap Emilio Aguinaldo. Dan akhirnya, Filipina kembali menuntut kemerdekaan selepas Amerika Syarikat bertukar pimpinan kepada yang lebih liberal. Untuk tahap kedua ni yang paling penting, ingat setakat Andres Bonifacio dah sangat cukup. Kerana apa? Kerana perjuangan Andres Bonifacio lebih penting dan lebih radikal. Emilio Aguinaldo ni dia lebih kepada memberi kerjasama kepada Amerika Syarikat. Jadi tahap kedua ni tips daripada cikgu, ingat setakat Andres Bonifacio dah sangat-sangat cukup. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 1 untuk kertas 2 dalam SPM daripada 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Cikgu lupa tulis di situ nah. Ni analisis daripada 2010 sampai 2020 ulangan yang baru-baru ni. Okey, warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar tu yang warna oranye. 2010 tak ada, 2011 naik esei, 2012 naik struktur, 2013 naik esei, 2014 naik struktur, 2015 tak ada, 2016 naik esei, 2017 tak ada, 2018 naik struktur, 2019 naik esei. 2020 berkemungkinan sangat besar akan masuk soalan struktur daripada bab 1 tingkatan 5 ni. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat semua tajuk di bawah bab 1 tingkatan 5 ini. Kerana apa? Kerana akan naik satu soalan struktur di dalam bab ini. Okey, tengok SPM ulangan yang warna kelabu bawah. 14 ulangan naik struktur, 15 ulangan naik esei, 16 ulangan naik struktur, 17 ulangan naik esei. 18 ulangan tak ada, 19 ulangan tak ada, 2020 ulangan yang baru ni pun tak ada. Jadi kemungkinan paling besar akan naik SPM sebenar-benarnya pada Januari 2021 ini. Jadi pelajar yang nak ambil SPM pada tahun ini, tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk bab 1 tingkatan 5 ini. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Tajuk apa kita belajar tadi? Birokrasi Barat di Filipina dan nasionalisme di Filipina. Setakat hingga ke hari ini, tajuk birokrasi Barat dalam SPM sebenar baru 2 kali je ditanya, iaitu 2013 dan 2018. Itu pun dua-dua tahun ni tak ada pun tanya tentang birokrasi Barat di Filipina dengan nasionalisme di Filipina. Tak ada langsung lagi tentang Filipina yang ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat, sebab tahun ni berkemungkinan akan naik tajuk birokrasi Barat di Filipina dan nasionalisme di Filipina. Tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ini. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya siapakah tokoh pejuang nasionalisme di Filipina? Apa kehendak soalan? Tokoh pejuang nasionalisme di Filipina. Okey, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nombor Roman nak jawab macam mana? Jawab terus ya. Jadi 1 Roman tulis terus Jose Rizal, 2 Roman tulis terus Andres Bonifacio. Ada lagi tak? Ada seorang lagi iaitu Emilio Aguinaldo. Boleh tambah lagi tak jawapan? Ya, dalam subjek sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi tambah 3 Roman di bawah tu Emilio Aguinaldo. Okey, seterusnya soalan B. Dia tanya, huraikan sistem birokrasi Barat yang dijalankan oleh Sepanyol di Filipina. Apa kehendak soalan? Sistem birokrasi Barat oleh Sepanyol di Filipina. Ingatlah, birokrasi Barat di Filipina yang paling penting ada 2 pentadbiran yang kena ingat. Yang pertama, pentadbiran pusat dan yang kedua, pentadbiran tempatan. Pentadbiran tempatan mengikut sistem enkomenda. Okey, tengok di ruangan jawapan. Soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada
pembuka. Jadi ambil pembuka kat soalan. Sistem birokrasi barat yang dijalankan oleh Sepanyol di Filipina ialah pentadbiran pusat diwujudkan hasil gabungan wilayah-wilayah kecil. Titik penanda wacana apa cikgu ajak guna number. Jadi kedua koma, pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Ketiga, pentadbiran tempatan mengikut sistem enkomenda. Keempat, sistem enkomenda diketuai oleh Enkomendaro. Ada formula tak? Ada apa formulanya? Cak tu merujuk pada tugas Enkomendaro, iaitu kutip cukai, amankan penduduk dan kristiankan penduduk. Penduduk suka tak? Tak suka. Kerana apa? Cukai tinggi dan kerahan tenaga. Okey, kita lihat soalan C. Soalan C dia tanya, sistem birokrasi di Filipina menyebabkan rakyat ditindas. Buktikan pernyataan tersebut. Apakah nak soalan? Sistem birokrasi barat di Filipina menyebabkan rakyat ditindas. Baiklah, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil boleh pembuka kat soalan. Sistem birokrasi barat di Filipina menyebabkan rakyat ditindas kerana dipaksa melakukan kerahan tenaga. Huraiannya, hal ini menyebabkan rakyat hidup tidak bebas. Contohnya melakukan sistem polo atau tanaman paksa. Kesannya rakyat membenci penjajah. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, rakyat tidak diberi peluang dalam pentadbiran. Contohnya melalui sistem enkomenda. Enkomendaro yang diberi kuasa sepenuhnya dalam bidang pentadbiran. Kesannya sistem pemerintahan tradisional merosot. Dalam soalan kebat untuk struktur ni, tak kisah kalau pelajar nak jawab dalam bentuk holistik pun boleh, tak holistik pun boleh. Tapi soalan ni nak bukti. Kalau bukti, kita boleh jawab dalam bentuk holistik. Kerana apa? Kerana kena bagi contoh. Bukti mesti ada apa? Ada contoh. Tengok yang pertama tadi cikgu hurai. Rakyat dipaksa melakukan kerahan tenaga. Contohnya apa? Melakukan sistem polo ataupun tanaman paksa. Yang kedua, rakyat tidak diberi peluang dalam pentadbiran. Contohnya, sistem enkomenda yang memberikan kuasa sepenuhnya dalam bidang pentadbiran kepada Enkomendaro. Jadi, kena bagi bukti. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan isi. Markanya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, jelaskan sistem pentadbiran di Filipina sebelum dan selepas kedatangan kuasa barat. Dia nak apa? Kehendak soalan ni nak sebelum dan selepas kedatangan kuasa barat. Okey, baiklah. Seperti biasa nak jawab soalan isi wajib ada pembuka. Jadi boleh pembuka kat soalan. Sistem pentadbiran di Filipina sebelum kedatangan kuasa barat ialah terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dikenali sebagai barangay. Barangay tersebut diperintah oleh golongan datu. Macam mana pula nak memisahkan huraian dengan selepasnya? Sebelum dengan selepas. Macam mana nak bezakannya? Menggunakan perkataan manakala. Manakala selepas kedatangan kuasa barat pula ialah pentadbiran pusat diwujudkan hasil gabungan wilayah-wilayah kecil. Titik. Kedua, pentadbiran pusat diketuai oleh Gubernur Jeneral. Selain ada pentadbiran pusat, pentadbiran apa satu lagi yang wajib? Pentadbiran tempatan. Pentadbiran tempatan mengikut sistem enkomenda diketuai oleh Enkomendaro. Apa formula tugas Enkomendaro? Kutip cukai, amankan penduduk, kristiankan penduduk. Penduduk suka tak? Tak suka sebab cukai tinggi dengan kerahan tenaga. Okey, seterusnya kita lihat B1 Roman. Dia tanya terangkan perjuangan tokoh berikut di Filipina, iaitu Jose Rizal. Jose Rizal ni perjuangan nasionalisme tak ke berapa? Tak. Pertama, ada formula tak? Ada apa formulanya? Wanita hak suami. Baiklah, untuk memulakan jawapan soalan esei ni, wajib ada pembuka. Apa pembukanya? Ambil balik kat soalan. Perjuangan Jose Rizal di Filipina ialah beliau memimpin gerakan dakwah. Antara tuntutan mereka ialah Filipina dijadikan wilayah Sepanyol, hak seperti Sepanyol dan bersuara bebas seperti Sepanyol. Beliau kemudiannya menubuhkan Liga Filipina untuk mendesak perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial. Akhirnya Jose Rizal dibawa negeri dan dihukum bunuh. Okey, soalan B. Doraemon. Dia tanya, terangkan perjuangan tokoh berikut di Filipina, iaitu Andres Bonifacio. Andres Bonifacio ni gerakan nasionalisme tak ke apa? Tak. Kedua, ada formula tak? Ada apa formulanya? Kempunan layan mi basah. Baiklah, untuk jawab soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi tulis balik pembukanya. Perjuangan Andres Bonifacio di Filipina ialah beliau menubuhkan ketipunan untuk menentang kerajaan Sepanyol. Titik.
Penanda wacana cikgu ajak guna nombor kedua. Akhbar Kelahiran digunakan untuk menyebarkan pengaruh. Ketiga, matlamat perjuangannya ialah mencapai kemerdekaan dan menyatukan bangsa Filipina. Keempat, beliau melancarkan revolusi bersenjata ke atas Sepanyol tetapi gagal. Akhirnya Andres Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguinaldo. Okey, last sekali soalan kebat dia tanya. Pada pendapat anda, mengapakah imperialis barat dengan mudah berjaya menangani gerakan nasionalisme di Asia Tenggara? Apa kehendak soalan? Mengapakah merujuk pada sebab. Sebab imperialis barat berjaya menangani gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Baiklah, untuk memulakan soalan esei wajib ada pembuka. Jadi milik pembukanya. Sebab imperialis barat dengan mudah berjaya menangani gerakan nasionalisme di Asia Tenggara kerana strategi serangan yang tidak mantap. Contohnya serang dari hadapan ketika musuh telah bersedia. Hal ini menjadikan serangan itu lemah. Ya, serangan siapa? Serangan pemimpin tempatan. Sebab kedua ialah peralatan perang yang digunakan ialah tradisional. Contohnya keris, parang dan tombak. Hal ini menjadikan serangan mudah ditewaskan. Sebab ketiga ialah mempunyai tentera yang lemah. Hal ini kerana tidak mendapat latihan ketenteraan secukupnya. Contohnya latihan menggunakan senjata. Okey, akhirnya cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM bagi tahun 2020 ni, iaitu pelajar yang ambil SPM pada Januari 2021 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk sport sebagaimana di dalam bab-bab di dalam tingkatan 4 dan juga bab-bab di dalam tingkatan 5. Sebagaimana kita ketahui, setiap bab mempunyai tajuk-tajuk sport tertentu. Bagi sesiapa yang berminat, harga bagi sebuah buku hanya RM1 saja. Jadi yang nak mendapatkan bagi dua buah buku ini hanya memerlukan berapa ringgit? RM2 saja. Jadi sesiapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor ataupun WhatsApp Syazri di nombor 01137529 209. Baiklah, hanya sekadar itu saja untuk cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.